Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang satu nutrien yang mungkin kebanyakan daripada kita selalu dengar, dan most of us kebanyakannya kalau wanita yang baru berkahwin, merancang untuk ada anak ataupun yang sedang mengandung akan selalu ambil suplemen nutrien tersebut, iaitu folate. Namanya adalah folate, dikenali juga sebagai vitamin B9, ataupun apabila dah ditukarkan kepada dalam bentuk sintetik ataupun dalam bentuk suplemen, kita panggil dia sebagai folic acid. So saya rasa nama dia yang paling dikenali adalah sebagai folic acid lah. Kenapa folic acid ni jadi sangat penting dan juga seolah-olah satu keperluan kepada kita? Ya, memang betul, ia adalah satu keperluan walaupun dalam jumlah kuantiti yang sedikit. Kalau bukan saja untuk orang mengandung sebenarnya ataupun untuk ibu yang menyusukan, tapi semua daripada kita, termasuk daripada kanak-kanak, remaja, lelaki ataupun perempuan, muda ataupun tua, kita semua memerlukan folate ni. Fungsinya adalah untuk enhance kita punya jumlah darah merah dalam badan kita. Itu adalah fungsi utama dia lah. Untuk keadaan tertentu, contohnya wanita yang bersedia untuk hamil ataupun sewaktu awal kehamilan, folate ni jumlah dia diperlukan lebih tinggi sebab ia sangat penting untuk pembentukan janin di dalam kandungan. Di awal-awal usia kandungan lah, pada waktu bulan pertama hingga ketiga kehamilan, janin tu akan terbentuk struktur dia, organ dan juga bermulanya fungsi-fungsi yang lain. So sewaktu tu adalah keperluan folic acid ni adalah sangat tinggi. And then mana kita nak dapat kan? Apakah dari mana sumber folate ni selain daripada kita ambil suplemen? Secara semula jadi folate ataupun vitamin B9 ni memang terdapat dalam sumber makanan kita, terutamanya dalam kekacang dan juga sayur-sayuran hijau. Kalau satu hari kita boleh, memang dalam diet kita tu kita memang ambil lebih kurang 3 cawan sayuran hijau, kita boleh dikatakan ambil cukup folate lah dalam makanan kita. And kalau perasan dekat pasaran pun banyak produk-produk makanan yang sudah ditambah ataupun kita sebut sebagai yang di-fortified dengan folic acid. Contohnya macam cereal, Nestum, oat ataupun brand-brand yang famous macam cornflake ke ataupun yang anak-anak kita makan, Coco Crunch, semua tu kebanyakannya memang sudah ditambah dengan folic acid. And then dalam protein juga, ayam, ikan, itu pun semua ada kandungan folate. Folate cumanya dia lebih rendah lah berbanding dalam sayur-sayuran hijau. Namun begitu, kalau kita dapati diet kita ni memang kurang lah pengambilan sayur ataupun tak makan makanan-makanan yang ditambah dengan folic acid ni, kita boleh ambil suplemen yang memang ada banyak juga dekat farmasi lah. Because folic acid ni sangat penting di awal kehamilan dan boleh diteruskan sehingga hujung kehamilan sebab anak makin membesar, kita pun memerlukan lebih banyak nutrien dan juga penghasilan darah yang lebih banyak. Berapa keperluan folic acid sehari untuk wanita? Kalau sebelum mengandung, kita disarankan untuk ambil 400 mikrogram sehari folic acid. Bila dah disahkan hamil ataupun dah masuk peringkat minggu pertama, kedua kehamilan, boleh tingkatkan kepada 600 mikrogram pengambilan folate. And kalau waktu menyusu pun keperluan folate ni masih lagi tinggi, iaitu 500 mikrogram. Kebiasaannya produk-produk suplemen yang ada di pasaran ni memang dia dibuat dalam kapsul yang lebih kurang dalam 500 mikrogram ataupun hingga 1000 mikrogram sebiji. Paling tinggi kita boleh ambil sampai 1000 mikrogram lah. Kalau ambil lebih daripada tersebut juga, mungkin dia akan bagi kesan toxicity juga kepada badan kita. And apa masalahnya kalau pengambilan folate ni tidak mencukupi? Kita senang untuk dapat kekurangan sel darah merah dalam badan kita. Bila berlakunya kekurangan sel darah merah ni, kita cepat rasa letih, kurang bertenaga, and need extra energy lah untuk jalankan fungsi dia. That is why because sel darah merah kita kurang. Dalam sewaktu mengandung pula, di awal kehamilan, kalau folic acid ni tidak mencukupi, dia boleh mengganggu tumbuh sarang bayi kita dan menyebabkan ada berlakunya kecacatan pada tulang belakang ataupun dalam bahasa saintifiknya kita panggil spina bifida. Spina bifida ni
dia adalah kecacatan kekal dan boleh menyebabkan bayi kita ni bila lahir tulang belakang dia tu nampak macam bengkok sikit macam tu lah. So kita nak elakkan benda-benda tersebut, jadi ibu-ibu memang disarankan untuk ambil folic acid daripada sebelum hamil lagi. And after bila bayi semakin membesar pun kita akan jadi rasa lagi cepat letih ataupun kurang tenaga bila kita tak cukup nutrien. Penghasilan darah merah tu dah jadi double kan untuk kegunaan bayi dan juga untuk kegunaan diri kita sendiri juga. Okey, itu sahaja daripada saya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Bersama membina masyarakat rahmat TV.